Assalamualaikum, kita berjumpa lagi dalam another episode of Review Rabak dalam channel Bola Rabak bersama saya Joe Zakaria. Tetap tak ada siapa pun kenal lah. Okay, semalam Kelantan dah buat launch mereka punya jersey untuk tahun 2021, di mana mereka buat launching dekat social media mereka, dekat Facebook page mereka. So hari ni tanpa membuang masa, aku tanpa jersey di tangan, aku nak buat sedikit review, aku nak bagi sedikit pandangan aku lah. So apa pandangan aku? Apa tebusan? Okey, Kelantan, TRW Kelantan FC depa dah launch malam. JC depa pertama kalinya depa menggunakan logo baru, nama baru di musim 2021 ni. Tahniah pada Kelantan sebab dah launch JC baru. So yang dah launch JC sekarang ni Selangor, Kelantan dan JDT akan launch 24 bulan tak salah aku. So kita nantikan JDT. Okey, Kelantan di bawah owner baru iaitu Encik Norizam Tukiman, atau dikenali dengan Bos Zam. Dia seorang businessman yang berjaya lah daripada Johor. So dia dah ambil alih Kelantan ni dan dah cuba untuk buat pembaharuan dan mendevelop balik Kelantan FC ni. Okey, jersey Kelantan untuk 2021 ni dikeluarkan oleh 93 Sport, iaitu brand baru. So aku agak teruja, di mana ialah local brand kan. So aku nak tengoklah apa yang mampu local brand ni offer kepada kita peminat-peminat bola sepak, peminat-peminat jersey Malaysia ni lah. Okey, ketiga-tiga jersey ni menggunakan template yang sama. Tiga jersey guna template yang sama, iaitu collar dia collar V, lengan biasa, ada ring dekat lengan dia, dan bawah cutting biasa, straight cutting. So bagi aku tak menarik lah sebenarnya. Kalau ketiga-tiga jersey yang dikeluarkan menggunakan template yang sama, sepatutnya should be lah. Aku rasa untuk mana-mana team pun template first, template second kena lain-lain. Tak best lah kalau template yang sama tukar warna aja. Okay, fine kalau nak guna template yang sama tukar warna, tapi guna design yang lain sikit, tambahkan sikit elemen-elemen lain pada second baju tu. Janganlah sama ketiga-tiga. So perbezaan hanya pada warna tak best lah bagi aku. Bukan aku nak kata warna tu tak cantik, warna tu cantik. Okey, jersey Kelantan bagi aku overall dari segi warna, pemilihan warna dia memang cun. Merah putih, putih gold, hitam gold. So bagi aku pemilihan warna tu cantik, cuma template wise aku tak apa berkenan, di mana menggunakan template yang sama untuk ketiga-tiga baju lah. Tak best lah sikit bagi aku. Okay, first impression tengok baju ni, first tengok collar, aku dah nampak collar Liverpool. Mungkin Bos Zam kita ni berminat dengan tim Liverpool, peminat tega tim Liverpool, tak tahulah kan. Tapi based on gambar, sebab aku tak beli jersey ni, sebab jersey ni pre-order. So aku tak ada jersey ni, so aku decide untuk buat video review tanpa jersey, dan aku akan beritahu kenapa aku decide untuk buat tanpa jersey sekejap lagi. So pada gambar atau aku tengok collar dia tu jahitan kemas, dan collar tu agak tebal, dan dia punya ring ni pun agak tebal. So bagi aku itu agak kemas lah, tapi benda tak ada kat tangan aku, so aku tak tahu dari segi jahitan dia apa semua macam mana. Tapi based on the gambar itself, build collar dengan lengan tu memang kemas lah, nampak kemas. Dan penggunaan kain untuk collar dan ring ni different dengan kain yang ada dekat baju. Okey, Kelantan mengeluarkan 4 edition lah untuk jersey depa ni. First depa keluarkan premium edition dengan harga RM189. Premium edition ni yang di mana dikatakan dipakai kira player edition lah, PI player edition. Yang secondly depa keluarkan replica edition, iaitu dengan harga RM129, yang di mana ini replika lah, bukan player issue lah. Dan depa mengeluarkan 93 edition pada harga RM93. Dan last kali depa mengeluarkan fan issue. Fan issue ni bagi aku harga dia mantap lah, depa keluarkan dengan harga RM25. So apa perbezaan antara keempat-empat jersey ni? Premium edition dikatakan dia punya logo lain. Logo dia bersulam glitter. Tapi apa yang dikatakan bersulam glitter? Adakah logo itself tu fully sulam dengan benang yang glitter tu? Apa pernah tengok benang glitter tu? Ataupun logo itu disulam keliling, tapi logo itself ada glitter, dan itu yang aku nampak pada gambar, dan aku nampak pada video yang depa keluarkan tu. Dia bukan sulam everything, bukan fully sulam, tapi logo itself tu aku rasa dia menggunakan silicone base
Tapi dia bergelita dan dia disulam keliling jersey. Dan kain yang digunakan, aku nampak lah kain dia macam kain ni, kain jersey Inter Miami ni. Aku tak tahu apa spesifik name untuk kain ni, tapi aku rasa kain yang mereka pakai kain yang sama dengan jersey Inter Miami aku ni lah. Kalau kata sama sebiji dengan kain ni, dia selesa, cuma dia agak panas sikit je lah. Tapi still selesa lah, and tahan lasak lah kain ni sebenarnya. Dia lasak sikit compared to kain-kain yang lain yang agak nipis dan tak berapa lasak sangat dah. Dan dari segi design, bagi aku design dia biasa je lah. Bagi aku color combination tu memang dah ngam. Cuma dari segi design sepatutnya boleh diimprovekan lagi lah. Thank you sebab mengekalkan checkered design yang pada jersey Kelantan, di mana itu salah satu signature lah untuk Kelantan. Pada checkered kat sini, pada checkered kat sini, pada checkered kat sini. Cekut Okay, aku dah kumpul jersey Kelantan ni daripada zaman Warrior lagi. Kalau sebelum tu aku sempat beli Umbro punya keluaran. So aku memang kumpul jersey Kelantan dan aku sentiasa nantikan jersey Kelantan yang baru every musim. Kepada penyokong-penyokong Kelantan, apa jangan salah faham tau. Aku bukan kata Kelantan the team itself tak bagus. Tak, aku sekali lagi aku nak tegaskan kat sini, di mana channel ni menceritakan tentang jersey, bukan pasukan. So aku memberi pandangan aku dari segi jersey, bukan design jersey, apa yang patut ditambah baikkan pada jersey, apa yang perlu ada pada jersey. Bukan aku hentam Kelantan punya player, coach, apa semua. Dah. Bukan. Ini hanya channel ni menceritakan tentang jersey sahaja. Tapi honestly aku agak kecewa sikit lah sebenarnya dengan jersey Kelantan yang baru ni. Aku expect more. Dan kenapa aku decide untuk buat review without the jersey itself adalah disebabkan harga dia lah sebenarnya. Untuk player issue, untuk premium edition, harga dia RM189. Bagi aku harga tu agak mahal. Untuk satu brand yang baru, untuk satu brand lokal, untuk player issue, itu adalah, bagi aku, itu adalah harga yang agak mahal. Tapi aku tak nafikan di mana confirm orang akan beli. Itu tak dinafikan, confirm orang akan beli. Tapi untuk aku RM189 tu untuk play issue, untuk that kind of design, that kind of quality, aku tak willing to spend RM189. Tetapi Bozam ni memang businessman lah kan. Businessman, tengok baju penuh dengan branding dia. Kalau tengok pada choice of jersey itself pun boleh nampak dia offer daripada harga paling tinggi sampai harga paling rendah. Dan harga untuk fan issue RM25 tu aku respect gila. Ini salah satu cara untuk mengelakkan daripada orang buat kopi ori jersey Kelantan. RM25 memang sangat-sangat mampu milik lah untuk jersey ni. And for sure jersey ni akan it's gonna be full sublimation. Tapi it's original lah kan. Tapi dengan harga RM189 untuk jersey play issue tu, aku sangat garanti akan ada kopi ori. Ya, orang akan cakap, oh kalau sayang kelab beli yang original. Ya, memang betul. Tapi hampa kena faham, orang ni kalau boleh dia nak yang paling high end, yang play issue lah kan cerita dia kalau dalam jersey ni. So aku tak kira kopi ori ke tak, tapi aku nak pakai juga benda ni, aku nak pakai high end juga. Aku beli je kopi ori. Tak payah beli original tak apa, tak contribute to club tak apa lah, club pandai-pandai cari duit. Itu setengah mentaliti orang lah. Dan orang akan kata kalau tak mampu 189 beli yang 129, kalau tak mampu 129 beli yang 90 lebih, kalau tak ni beli yang ada je lah sentiasa alasan-alasan macam tu. Tapi still play issue, everyone want to get their hand on play issue lah, definitely. Tapi dengan 189 is kind of expensive. Dan satu lagi, aku tak faham kenapa jersey ni di-launch tapi untuk pre-order. Itu another thing yang aku kurang gemar sikit sebenarnya. Sebab when you launch something, everything must be ready. Bagi akulah macam tu, everything must be ready. So bila dah launch, orang beli, the next day atau the next 2 day hampa boleh dah start deliver dah sebenarnya. Semalam sepatutnya launch.
And then semalam juga launch penjualan di Shopee Hampa boleh check out TRW punya Shopee shop. Aku tak link kat bawah. Penjualan di Shopee. Waktu launching tu, aku go to the Shopee shop. I think sejam, 2 jam selepas tu baru dia release lah everything. Bagi aku benda tu agak kelang kabut lah sebenarnya. Should be once everything must be ready before the launching lah sebenarnya. Launch je JC, apa announce je dekat social media. At that time juga dekat Shopee shop, dekat mana-mana platform jualan dah kena on dah. Ni orang duk tunggu. Lepas tu dah lah tunggu satu hari. Pre-order satu hari. Aku pre-order ni sayang lah bagi aku. Macam aku sendiri, aku ada persepsi di mana kalau mana-mana brand mengeluarkan jersey pasukan pre-order, bermaknanya that brand tak confident dengan team tu sendiri. Sebab apa? Sebab aku tak tahulah kalau aku keluar banyak lagi orang tak beli. Kalau aku ni aku tak mau tanggung rugi. That's why I said brand itself tak confident dengan club. Cuba hampa tengok Joma. Okey, sekejap hampa orang kata pula, oh tak apalah Joma besar apa semua, dah international brand apa semua. No, it's not about international brand. Kalau kata betul depa international brand, depa banyak capital, depa besar, why not depa buat keluar jersey yang hari tu terus beribu-ribu. Kenapa depa buat keluar 6,000 je? Tapi the point is depa still keluarkan 6,000. Faham tak? Depa tak buat pre-order. So my point is at least keluarkan sikit. Sikit amount of jersey. Kalau kata hampa tak berani nak spend untuk keluarkan banyak, keluarkan sikit. At least benda tu bila hampa dah launch 2-3 hari, orang dah pakai. Itu menaikkan lagi semangat orang bila tengok, wih, hang dah ada. Oh, aku nak kena ada kat ni. Okey, tak apa pre-order sebab stok dah habis. Macam berlaku dekat Selangor kan, stok dah habis. Okey, tak apa, kita tunggu stok baru. Orang willing to tunggu tau. Tapi benda kena ada kat badan dulu. Kena sampai kat tangan dulu. Bila orang tak tengok benda sampai kat tangan, orang macam pre-order lambat lagi. So at least when the small amount tu dah keluar, hampa gain profit, a little bit profit from that. Bukan kata hampa tak gain profit kan. Hampa tetap gain profit. Kalau kata takut nak gamble. I think penjualan pre-order ni aku tak setuju sebenarnya. At least keluarkan sikit. Tak banyak pun 2,000, 6,000. Macam Selangor buat 6,000 pun dah okey bagi aku. At least first batch ni orang dah merasa aku first batch yang ada jersey Selangor. Muqtada Hari kan. Aku first batch yang ada. Yang aku antara first batch yang ada name set Muqtada Hari kat belakang. So the proudness ada kat situ. So aku honestly sampai hari ni ada orang tanya aku, bang jersey Selangor bila keluar? Jersey Selangor bila keluar ada lagi ke tak? Aku kata aku bukannya seller, aku buat review je. Boleh contact mana link yang aku attach dekat bawah ni lah, kat bawah video aku tu lah aku kata. So you see the vibe that being created dengan keluarkan sikit baju tu pun ada vibe dia sendiri. So orang nak. Lepas tu orang pula duk pakai kan. Ui, aku tak sabar nak tunggu keluar, aku nak beli. So aku rasa please lah kelab-kelab yang lain, pasukan-pasukan yang lain, brand-brand yang ada, tolonglah kalau boleh jangan keluarkan pre-order. Keluarkan dulu a small amount pun tak apa, jual dulu, lepas tu nak pre-order kemudian pun tak apa. Aku bukan orang Johor, obviously lah. Hang dengar aku cakap macam ni, bukan tahu aku bukan orang Johor kan. Bukan apa, ni ada orang kata JDT sebab aku pakai baju JDT lah. JDT duk kutuk Kelantan pula. Dah. Aku pakai semua JC, semua team yang aku suka, yang aku rasa JC tu lawa aku akan beli. Macam JC Johor ni, kenapa aku ada JC Johor ni nombor 10 ni disebabkan nampak? Sebab time ni aku punya best friend main kat Johor. Best friend tu. Aku punya favourite player Pablo Aimar main kat Johor. That's why aku ada jersey ni, aku buat name set. So aku tak bias dari segi bagi pendapat aku tentang jersey-jersey yang dikeluarkan oleh pasukan. Walaupun aku orang Kedah, aku sokong pasukan Kedah, tapi kalau jersey buruk aku tetap kutuk kat jersey buruk. Apa boleh tengok lah kat video before ni aku kutuk baju Kedah kan macam mana. So that's why lah bagi aku, pendapat aku cuba tak bias, dan aku rasa aku tak bias pun dari segi aku bagi pendapat tentang jersey. Kalau jersey tu lawa-lawa, kalau tak lawa aku kata tak lawa. Aku pun tak kata apa jangan beli jersey ni sebab jersey ni tak lawa. Tak, aku tak pernah kata macam tu. Orang akan tetap beli.
Walau macam mana buruk ataupun walau macam mana buruk, macam mana cantik, macam mana keadaan sekalipun jersey satu-satu pasukan tu, orang tetap akan beli. Confirm orang akan beli. Peminat-peminat tegar akan beli. Cuma aku punya niat adalah, macam aku cakap dalam sebelum-sebelum ni, video sebelum-sebelum ni, aku cuba nak membuka mata orang, nak share pendapat aku dengan orang di mana pentingnya sesuatu design on the jersey. Sebab jersey ni adalah benda pertama orang nampak bila player masuk padang. Dan jersey ni juga benda pertama yang hampa launch sebelum start liga. So, jersey kita wajah kita lah. So, jangan compare lah jersey lawa tak guna juga. Kalau main buruk jersey lawa tak guna juga. No lah, don't say thing like that lah. Sebab baju ni kita nak pakai jersey ni adalah kita punya wajah pasukan tau. Kita nak bawa dia pergi jauh. Tak kisahlah macam mana pun. Sebab bagi aku, itu adalah jersey kita, wajah kita. Jersey pasukan adalah wajah pasukan. So, biar setanding dengan jersey-jersey yang ada di negara-negara jiran. Aku tak mahu cerita international sebab jersey international pun tak ada lah semua lawa. Aku nak kalau boleh tanding dengan negara-negara jiran macam jersey dari negara Thailand, daripada Indonesia. Bagi aku jersey-jersey depa, design-design depa sangat menarik. Aku sangat berharap dari segi design tu in the future dapat dibaik pulih. Dan a graphic designer is not a fashion designer. Hampa kena faham tu. Why not? Okay, aku punya suggestion why not? Untuk satu-satu design hampa jangan buat pala tau sangat, boleh tak? Consult dengan fashion designer. Even tim Itali untuk World Cup, aku tak ingat. Depa, kalau tak salah aku, depa minta Versace kot. Tak salah aku, Versace untuk buat design baju tu. Hampa imagine. So, let's the expert do their job. Aku bukannya suruh hampa pergi jumpa Versace ke, pergi jumpa ni ke, mana-mana fashion designer yang hebat. Tak. Maksud aku, a graphic designer is not a fashion designer, dan fashion designer is not a graphic designer. Dua benda yang berbeza. So, mungkin apa boleh discuss dengan collab dengan, kita ada banyak fashion designer. Kita ada Rizaman, kita ada ramai lah sebenarnya. Apa boleh duduk, discuss dan cuba create satu design yang ada ciri-ciri kelab yang apa boleh masuk macam-macam. Go for that. Why not? Itu suggestion aku lah kan. Tapi tak apa, kita tengok nanti. Aku harap 24 bulan ni JDT release baju. Aku harap baju tu, sebenarnya aku dah beli agak dah template macam mana kan. Tapi aku tak expect much pun sebab Nike kan, template sama je. Tapi tengoklah apa yang ditampilkan untuk kali ni. Nak kata tak sabar pun ya, nak kata tak tunggu sangat pun ya. Sebab ya Nike. So aku tak apalah, kita tunggu release nanti macam mana. Okey, itu sikit sebanyak aku punya pandangan dan pendapat tentang jersey TRW untuk 2021 ni. Dia tak sampai lah expectation aku sebenarnya, dan aku harap in the future dapat improve lagi. Tapi tak apa, ni first time depa keluarkan jersey depa sendiri, daripada Bohzam keluarkan jersey depa sendiri. So aku harap depa akan ambil pendapat peminat-peminat bola sepak negeri Kelantan lah, apa yang perlu ada dalam jersey untuk next season. So, itu saja review aku untuk kali ni. InsyaAllah kalau kata ada jodoh, ada rezeki, kita jumpa lagi dalam episod. Semoga kehidupan kita diberkati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik datang pada Allah, yang buruk datang pada diri aku sendiri. Semoga kita jumpa lagi dalam the next episode. Assalamualaikum.